الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Baik, hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Baik, daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, satu hari dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghzu jayshunil Ka'bah. Ada satu angkatan tentera yang sedang menyerbu Kaabah, yang sedang menyerang Kaabah. Satu kelompok ataupun satu batalion tentera yang datang untuk menghancurkan Kaabah ataupun menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ard, apabila tentera-tentera yang dipacu itu menghampiri satu kawasan lapang, sebelum sampai ke Kaabah, menghampiri satu kawasan padang, kawasan lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka ditenggelamkan oleh Allah di bumi, tentera-tenteranya tersungkur jatuh. Daripada awal pasukan tentera dalam batalion tersebut sampailah kepada akhir sekali, semua tersungkur jatuh, rebah ditelan bumi maknanya. Qalat, lalu Aisyah kata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Macam mana Allah Ta'ala menenggelamkan tentera-tentera yang datang untuk menghancurkan ataupun menyerang Kaabah itu, sehingga awal dan akhirnya semua tenggelam belaka, tak meninggal seorang, maknanya semua hancur, semua tenggelam, semua tersungkur rebah. Macam mana Allah Ta'ala menenggelamkan kesemua sekali? Sedangkan di kalangan mereka itu, kata Aisyah, bukan semua bawa senjata nak pergi hancurkan Kaabah, bukan semua bawa alat nak meruntuhkan Kaabah, nak serang Kaabah. Sebahagian daripada mereka itu hanyalah peniaga-peniaga, aswaquhum, orang-orang yang berniaga di kalangan mereka. Dia tak fikir pun soal nak hancurkan Kaabah. Dia mari ke Mekah ni, dia nak berniaga je. Cuma dia ikut rombongan. Dia ikut rombongan tentera ni. Dia bukan ada maksud untuk menghancurkan Kaabah. Dia hanya peniaga-peniaga. Dia hanya tok peraih maknanya, orang-orang pasar. Setengah terjemahan dia terjemah dengan makna orang-orang awam. Orang-orang awam. Kemudian waman laisa minhum, dan sebahagian di kalangan mereka juga bukanlah tentera-tentera yang bermaksud untuk memusnahkan Kaabah. Jadi macam mana Allah Ta'ala menenggelamkan semua sekali, seolah-olah semua tu kira salah belaka nak mari menghancurkan Kaabah. Baik, apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Ya, Allah Ta'ala hancurkan semua sekali. Allah Ta'ala menenggelamkan semua sekali. Daripada awalnya sampai akhir kelompok rombongan itu, semua Allah tenggelamkan mereka, semua tersungkur rebah di bumi, mati keseluruhannya. Dan kemudian Allah bangkitkan semula di akhirat esok berdasarkan kepada niat masing-masing. Hak mana nak peracur Kaabah, maka dia mendapat murka Allah, nerakalah. Hak mana tak terlibat, kemungkinan dia hanya join dari sudut, orang panggil perjalanan rombongan tersebut saja nak pergi ke Mekah, dia bukan niat nak hancurkan Kaabah, dia hanya peniaga, dia tak tahu menahu, boleh jadi dia akan diselamatkan oleh Allah daripada azabnya di akhirat. Allah bangkitkan balik golongan ini semua sekali berdasarkan kepada niat masing-masing. Hak niat jahat, maknanya jahatlah yang dia dapat, azablah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iktibar daripada hadis ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya,
walaupun kita ni tak terlibat, bila-bila pun jangan duduk dalam kelompok orang jahat. Dan bala mari, dia mari semua, dia kena semua. Dia kena semua. Dia bukan pilih-pilih. Dan bala mari, satu negeri lah, satu kampung lah, satu kelompok lah. Azab daripada Allah, dia kena semua. Batu kita jangan letak diri kita dalam kelompok orang-orang yang zalim. Jangan letak dalam kelompok orang-orang yang jahat. Kita mesti memisahkan diri. Kerana kelak sama ada kita nanti akan terbawa-bawa, terikut-ikut dengan perangai jahat dan zalim itu, ataupun kalau azab turun kita tak akan terkecuali. Walaupun kita tidak berdosa dan tidak bersalah, tetapi kita menerima musibah yang serupa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nak sebutnya bahawa Allah Ta'ala nanti bukanlah zalim sebagaimana yang disangka. Oh, kalau mati habis maknanya Allah Ta'ala ni tak kenal hak mana baik, hak mana jahat. Mai pukul rata belaka. Tidak. Nantinya Allah Ta'ala bangkitkan di akhirat berdasarkan kepada niat masing-masing. Itu yang menjadi satu perkara yang kita kena pelihara. Bila-bila pun niat kita kena betul. Kalau takdir kata dah kita tak nak elak duduk dalam negeri ni, tiba-tiba dalam negeri ni ramai orang-orang yang melakukan kejahatan. Asalnya memang Allah Ta'ala suruh kita berhijrah, meninggalkan bumi yang jahat, bumi yang zalim, mencari satu bumi yang adil, bumi yang aman dan sejahtera. Tapi kalau kita tak mampu nak meninggalkan bumi tersebut ataupun tempat tersebut dengan faktor-faktor kelemahan tertentu, mudah-mudahan kita tidak dilibatkan dalam kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nantinya Allah Ta'ala bangkitkan di akhirat berdasarkan kepada niat masing-masing.